أوكي. كما درسنا في الأسبوع الماضي عن طريقة تدريس النحو. أوكي، طريقة تدريس النحو. هناك ثلاث طرق رئيسية في تعليم النحو. أولا الطريقة القياسية، وثانيا الطريقة الاستقرائية، وثالثا الطريقة الطبيعية. أوكي. نراجع مرة أخرى. الطريقة القياسية نبدأ أولا بماذا؟ بعرض القاعدة أو الأمثلة؟ قاعدة. قاعدة. يعني نقرأ قاعدة أولا: مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع، فاعل مرفوع، مفعول به، ثم نأتي بالأمثلة بعد القاعدة. ثم الطريقة الثانية هي الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية هذا deductive، القياسية inductive. يبدأ المعلم بالعكس، يعني بالأمثلة أولا. يعني سيقرأ أو سيعرض المعلم الأمثلة من القواعد أو من الصرف أو من البلاغة بالأمثلة، يعني بعض الأمثلة، ليس بمثال واحد بل بالأمثلة المتنوعة حسب أنواع القواعد أو حسب المستويات، ثم يستخلص منها القاعدة. بمعنى يكون شرح القاعدة بعد عرض الأمثلة. Bermakna طريقة استقرائية, guru akan memberikan kaedah selepas membaca beberapa contoh. الطريقة الثالثة الطريقة الطبيعية. Mungkin ada beberapa nama ya. الطريقة الطبيعية, الطريقة التقليدية, ataupun kita boleh sebut mungkin juga ni tariqah ta'lim al-qira'ah. Okay, bermakna yabda al-muallim bi qira'atin nusus. Guru akan membaca petikan. Qira'ah namuzajiyah, qira'ah jahriyah, qira'ah fardiyah, qira'ah jama'iyah. ثم يشرع المعلم الكلمات الصعبة، ثم يستخلص الأفكار الرئيسية، ثم بعد أن يفهم الطلاب النصوص سيستخرج المعلم القواعد المرتبطة من هذا النص أو هذه النصوص. طريقة الطبيعية ini guru akan baca petikan, ya. Petikan tersebut lepas diperincikan, diterangkan, dihuraikan perkataan susah dan juga isi-isi penting, baru guru akan keluarkan kaedah yang sesuai dengan tajuk yang diajar, ya. Cuma kaedah tersebut ataupun nusus tersebut mestilah nusus yang telah dipilih oleh guru daripada awal, bukan guru pilih ikut suka. Guru akan pilih nusus ni sebab mungkin ada banyak contoh-contoh fa'il, ataupun guru akan pilih nusus-nusus yang lain sebab ada contoh-contoh qawaid yang akan diajar pada hari tersebut. Okey, ataupun berdasarkan taburan tajuk dalam semester tersebut. Okey, ini dipanggil khutuwat. الطريقة الثانية الطريقة تدريس صرف. طريقة تدريس الصرف. Ini ringkas saja. Cuma saraf ditambah satu lagi, iaitu طريقة الحفظ والتسميع. Ada dua, الحفظ والتسميع. Hafal dan tasmi'.
يطلب من الدارس حفظ الأوزان الصرفية المعينة مثل تصريف الفعل الماضي كتبوا. Ini maknanya طريقة الحفظ والتسميع. Okey, sekarang saya share satu website. Okey, dalam website ni ada. Okay, nampak tak? Ini ni. نشيد يعني طريقة تدريس التصريف عن طريق الأناشيد. Okey, nampak nampak skrin? Nampak. Okey, sekejap. Komputer saya ni kalau main dekat ni dia tak bunyi. Sekejap. Okey, sekarang saya share dalam WhatsApp group. Okey. Sekarang ni idea dia kita akan gunakan tariqah al-hafidh wa tasmi' ni dalam bentuk nasyid. Ya. Jadi taklah hafal macam taqlidi, hafal matematik. Ya. Dia hafal dalam bentuk contemporary lah ya. Bukan hafal fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ala gitu saja. Tapi dia ada dalam bentuk nasyid yang lebih menyeronokkan lah, yang lebih menarik dan pelajar pun suka. Sekejap. Okey, sekarang cuba tonton nasyid ni dalam handphone masing-masing ataupun komputer masing-masing. Okey, ini nama dia kaedah hafazan dan tasmi' saraf. Kita boleh katakan menggunakan nasyid. Ya, menggunakan nasyid. So nanti ini pun boleh digunakan dalam kita punya PDPC punya aktiviti. Okey. Jadi pelajar akan lebih mudah untuk ingat. Ya. Kemudian bukan tasrif al-fi'l madhi, al-fi'l mudhari', fi'l amr. Ya. Ini cadangan ataupun untuk tariqah al-hafidh wa tasmi'. طيب. ثم الطريقة الثانية الطريقة القياسية. اوكي. يعني نفس الشيء أن يبدأ المعلم بذكر القاعدة ثم يقدم الأمثلة. أما الطريقة الاستقرائية أن يبدأ المعلم بالأمثلة ثم يقدم القاعدة. ثم رابعا الطريقة الطبيعية تدريس الصرف من خلال النصوص. يعني يبدأ بتدريس النصوص أولا، يعني تدريس دروس القراءة. إذن طرق تدريس الصرف: الطريقة الحفظ والتسميع، الطريقة القياسية، الطريقة الاستقرائية، الطريقة الطبيعية. ثم رابعا تدريس البلاغة. البلاغة. في المدارس
الثانوية الماليزية يكون تدريس البلاغة في sekolah agama menengah باستخدام المنهج الديني KBD منهج ديني أو لام لغة عربية معاصرة في السنة الرابعة. اوكي اوكي ننظر أولا إلى طرق تدريس البلاغة. كم طريقة في تدريس البلاغة؟ ثلاثة أيضا. اوكي يعني الطريقة القياسية يبدأ بالقاعدة أولا، ثم الطريقة الاستقرائية يبدأ المعلم بالأمثلة أولا، أو الطريقة الطبيعية يبدأ المعلم بتدريس النصوص أولا. Okey. Cuma di sini saya baca. الطريقة القياسية تقديم موضوع معين من علم البلاغة مثل الاستعارة ثم الاتيان بالأمثلة والمناقشة. Isti'arah ini ataupun tajuk balaghah ini ada dalam tajuk buku tingkatan 4 secara spesifik Lughah Arabiah Mu'asirah dan lebih banyak dalam silibus STAM. STAM, mungkin STAM itu kita 6 ya. ثم الطريقة الاستقرائية تقديم أمثلة فيها موضوع معين يعني يبدأ المعلم بالأمثلة أولا ثم يستخلص منها القاعدة. الأمثلة أولا ثم القاعدة. القياسية القاعدة أولا ثم الأمثلة. الطبيعية يبدأ المعلم بالنصوص أولا ثم يواصل بتدريس الاستيعاب، فهم النصوص، فهم المفردات الصعبة، ثم يستخرج من النصوص القواعد المتعلقة بالبلاغة. اوكي Okey, sekarang saya akan buka turuk tadris al-balaghah menggunakan aktiviti. Okey, sekarang ada website ni saya nanti explore apa ni? Boleh explore apa nama website ni. Tadris balaghah ni RPT. Ni tasrif istilah, ni RPH, ni nyanyian pengajaran balaghah. AK21. Okay. Kalau Google ni cari yang website sekolah. Website sekolah dia lebih mudah, lebih straightforward. Kalau buka website yang jenis baca-baca artikel ni dia kebanyakannya teori. Teori. Mana tadi ada saya jumpa sekejap. Dia buat gallery walk. Gallery walk mungkin yang ni gallery walk mengajar balaghah. Ini kot sekejap. Aywa. Okey, nampak skrin? Okey. Gallery walk ni dalam bahasa Arab guna istilah Jaulatul Ma'rad. Jaulatul Ma'rad. Maknanya dia buat dalam bentuk pameran, mengikut kumpulan-kumpulan
Jadi setiap kumpulan akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, bergerak satu tempat ke satu tempat untuk melawat rakan-rakan pembentangkan rakan masing-masing dan memberikan komen. Faham? Faham. Okey. So sekarang ni, so ini adalah satu template lain lah. Template lain dalam ni. Makna dia sama juga macam RPH yang saya bagi, tapi di sini mungkin lebih ada sekolah yang menggunakan template yang macam ni. Ada sedikit perbezaan dari segi perincian-perincian yang diletakkan dalam kotak-kotak yang berbeza. Okey, muwasafat at-ta'allum al-yaumi. Saya guna khutah ad-darsul yaumi. Jadi sama je lah. Dia guna istilah berbeza. Al-usbu', al-yaum, as-sana, at-tarikh, az-zaman, al-hudur. Di sini ada mustawa ta'allum. Ni diletak ikut taksonomi ya. Taksonomi, belum taksonomi. Kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kemudian ada kharat tafkir. Ni tanda, kita tandakan peta iting yang kita guna. Ya. Yang ni saya dah tunjuk dah itu. Peta iting. Peta iting yang saya minta antum semua buat satu sampel nanti semasa mana? Buat Micro teaching. micro teaching. Okay. So ni dia. Peta bulatan, peta buih, peta berganda, peta pokok, peta dakap, peta alir, peta titi, peta pelbagai alir. Dia ni lah, sama juga ni peta-peta ni. Ni kalau tengok dalam bahasa Inggeris, nampaklah mana yang lebih cantik sikit ni. Circle map, tree map, bubble map, double bubble map, flow map, multi flow map, bridge map. Peta-peta ni nanti kamu akan tulis dalam macam ni. Daerah ni bubble lah. Qafa'ah, qafa'ah muzdawajah. Bukan. Daerah ni peta apa tadi? Circle map. Circle map. Circle map. Qafa'ah, bubble map. Qafa'ah, bubble map. Qafa'ah muzdawajah, double bubble map. Syajarah pokok dan sebagainya. Semua sikit ada 8. Sampailah kharitah jisir. Iaitu peta titi ataupun peta jambatan. Okay. Kemudian di sini al-maharatul insaniyah. Ini nilai murni adalah nanti pergi sekolah. Akan ada nilai-nilai murni ataupun kemahiran insaniyah. Maharat insaniyah ni kemahiran insaniyah yang diterapkan. Mungkin ada mas'uliyah ijtimaiyah, tanggungjawab kemasyarakatan, takdirul bi'ah, menghargai persekitaran, ada akhlak mulia, ada ruhiyah, al-ittisal, komunikasi, ada amal jama'i. Jadi semua ni berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan dalam tajuk-tajuk pelajaran ataupun dalam aktiviti yang dijalankan dalam kelas. Al-wasail al-mu'ainah. Okay. Jadi kalau guna template ni, tanda saja, tak payah tulis kat bawah ataupun kat dalam lesson plan. Al-kitabul madrasi, al-kurrasa, al-lawha, al-bitaqa wamdiyah, ni flash card. Flash card. Al-kharitah, LCD, ataupun dipanggil jihazul ard, jihaz al-ard, al-syashah, al-komputer, al-hasub, al-warqah al-malfufah, ini kertas majung, al-warqah al-malfufah, al-warqah mulawanah, kertas berwarna. Boleh tambah lagi al-bitaqat tu boleh. Waraqat at-tadribat. Ini kertas latihan. Ini at-taqdir wa taqyim. Ini mungkin aktiviti penilaian yang dilaksanakan. Okay?
So nanti pergi sekolah tengoklah dia bagi template yang mana. Kalau tak ada, nanti masa praktikum gunalah template yang saya bagi. Lepas tu tampal saja dalam buku RPH, RPT yang disediakan oleh Kuliah of Education. Wadah? Wadah, Ustaz. Wadah. Saya akan fokus kepada tajuk ni. Sebab sekarang ni kita masih dalam tajuk balaghah. Tadris an-nusus tadris al-balaghah, tadris al-balaghah. Okey, untuk tadris balaghah ada 3 ni, al-qiyasiyah, al-istiqraiyah, tabi'iyah. Cuma saya akan tunjuk dalam konteks PAK 21. Pembelajaran abad 21. Tajuk al-balaghah, tajuk dia A'lam Ilmu al-Balaghah. Dalam buku teks dekat tempat nanti, KBD akan ada satu tajuk tokoh-tokoh ilmu balaghah. Tokoh-tokoh ilmu balaghah. Macam mana kita nak ajar? Takkan kita nak syarah aja. Ataupun kita boleh buat dalam slide. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk video. Okay? So ini adalah satu contoh menggunakan PAK 21 dipanggil Activity Gallery Walk. Ataupun dalam bahasa Arab, Jawlatul Ma'rad. Mi'yar muhtawa, ini saya bagi tahu dah itu, ini ambil daripada mana? SKP. SKP. Ma'rifah al-fasahah wal-balaghah wal-farqu bainahuma. Mi'yar ta'allum ba'da mutaba'ati ad-darsi yatamakkanu at-talamis min 213. Nampak Mi'yar muhtawa 21. So mi'yar ta'allum mesti ambil anak ataupun sub topik daripada 21 juga. Dia ambil 213. Dalam ni apa dia? Apa dia tokoh-tokoh yang akan diajar? Abdul Qahir Al-Jurjani, Az-Zamakhsyari, Al-Qazwini. Dalam di SKP mungkin ada 5, mungkin ada 6, mungkin ada 10. Ya. Tetapi dalam lesson plan ni dia ambil 3 saja. Mungkin disebabkan kesesuaian masa yang hanya sesuai diajar 3 orang. Jadi janganlah nanti 10 kita ajar 10. Kita boleh ajar secara sedikit demi sedikit berdasarkan aktiviti yang berbeza-beza. Wadah? Wadah. Okay. Sebagai contoh, jika nanti ada 5 orang ataupun 6 orang tokoh balaghah ataupun tokoh syair dan sebagainya, 3 orang kita ajar guna cara kita bentang ataupun kita letakkan point ataupun kita bagi dalam bentuk biografi. Sekarang ni boleh buat biografi. Biografi bergambar ataupun biografi infografik. Lagi 3 tokoh kita buat dalam bentuk gallery walk. 3 tokoh lagi mungkin kita buat dalam bentuk video presentation. Baik. Ini dalam bentuk tengok sekarang dalam bentuk ansyitah. Okay. Al-ansyitah at-ta'limiyah. Ya'rid al-muallim 3 suwar, guru mempamerkan 3 gambar lil a'lam as-sabiqin. Sebelum guru ajar Abdul Qahir Jurjani, Zamakhsyari, Qazwini ni, mungkin guru akan tunjuk gambar dulu. Guru bertanya ni siapa? Okay, so nanti jika menggunakan gambar, pastikan gambar tersebut ialah gambar yang betul-betul genuine. Kalau tak pasti, tak payah guna gambar. Sebab ada setengah-setengah ulama yang kita tak dapat gambar pun. Yuqasim al-muallim at-talamis ila 3 majmu'at. Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan. Wa yu'ti li kulli majmu'ah al-wasail mu'inah. Dan guru memberikan kepada setiap kumpulan alat bantu, bahan bantu untuk menyediakan presentation. Li kulli majmu'ah mawdu'un khas. Setiap kumpulan, ada 3 kumpulan tadi, satu kumpulan dapat tajuk Abdul Qahir Al-Jurjani, kumpulan kedua dapat tajuk Zamakhsyari, kumpulan ketiga dapat tajuk Al-Qazwini. Selepas dibahagikan tajuk, aktiviti ketiga, tu'addu kullu majmu'atin al-bahth. Mereka akan mencari maklumat
berkenaan tokoh-tokoh tersebut. Daripada buku, teks ataupun internet. Jadi mungkin tugasan ini dibuat di pusat sumber. Yang mana ada rujukan yang lebih banyak. Okay, so selepas tu murid akan menyediakan pembentangan masing-masing. Ta'rid kullu majmu'ah li tajid amalihim an tariq jawlatil ma'rad. Mereka akan present lah, mereka akan lukis atas kertas manila dan sebagainya, dan mereka akan tampal di sudut-sudut tertentu yang telah disediakan, dikhaskan untuk pelajar. Setiap untuk kumpulan. Jadi kumpulan akan datang melawat bersama rakan mereka dan guru akan ikut dan guru akan komen. Pastikan dalam Jaulatul Ma'rad guru komen hasil pelajar supaya pelajar-pelajar dalam kumpulan dan pelajar lain ketika guru komen, mereka tahu apa yang mereka laksanakan, sama ada betul ataupun salah. Istrategi ta'allum fil qarni al-hadi wal 20 Jaulatul Ma'rad. Jaulah apa? Ma'rad. Ma'rad. Mulahadzah zatiyah, ni ada 3 saja itu, mulahadzah zatiyah, mulahadzah musyrif, mulahadzah al-mudir. Nanti tambah. Okay. So di sini ada. Ini diterangkan dalam bahasa Melayu. Antara BBB, ini bukan bistro. Ini bukan bistro Bacik Maju, bukan, ataupun Ali Maju Restoran Taqwa, bukan. Bahan bantu belajar. Ada digunakan BBM, bahan bantu mengajar. Ada digunakan ABM, alat bantu, semua sama. Ini BBB, bahan bantu belajar. Kertas majung, pen marker. So nanti masa praktikum, beli kertas majung tu satu ataupun 2 gulung besar. 2 gulung besar. Beli dekat kedai-kedai pustaka rakyat, dia memang jual harga, ataupun kedai-kedai stationery dia jual dalam harga yang harga borong. Tak payah duk beli satu-satu mahal. Pen marker, pastikan ada beberapa pen yang kita dah letak dalam satu beg, nanti kita pakai ulang-ulang pakai saja. So ni dibuat huraian dalam bentuk langkah-langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ni nanti tulis. Langkah 1, set induksi. Guru menunjukkan beberapa keping gambar ulama-ulama Arab dan bersoal jawab. Okay? So mungkin yang guru ajar tadi nama dia Abdul Qahir Al-Jurjani. Lepas tu siapa? Az-Zamakhsyari. Yang ketiga Al-Qazwini. Mungkin untuk ketika set induksi, guru tunjuk gambar lain, ulama lain yang dalam balaghah juga, yang ada gambar. Lepas tu baru guru beritahu kita akan belajar tokoh lain pula dalam ilmu balaghah. Supaya dia dapat merangsang pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam. Okey ni. Langkah 2. Guru memberikan arahan. Guru membagikan pada 3 kumpulan. Yang itulah sama je. Ini sama tadi. Cuma ni tulis dalam bahasa Melayu, yang ni tulis dalam bahasa Arab. Okey. So ini tengok dah. Saya rasa mungkin tak dengar suara kot. Nampak So pelajar-pelajar berbincang, mereka menulis, lepas tu mereka bentang. Guna apa? Penyepit. Dia sedia baju je. Tapi jangan lagi tulis dekat tingkap cermin. Okey. Dapat idea?
Okay. So ini adalah tambahan kepada turuq tadris al-balaghah. Ya. Turuq tadris al-balaghah. Untuk aktiviti PAK 21 ni ada banyak. Ya. Ada banyak. Ada yang tulis 47, ada yang tulis 90, macam-macam ada sini. Ya. Ni contoh fan and pick, gallery walk, hot seat, hot seat, role play, peta I think, inside outside circle, match mind, same different, sampailah habis banyak ni. Ini ambil daripada blog Cikgu Suhaimin. Okay. So di sini ada, dalam ni ada banyak. 47 aktiviti, koleksi cerita kanak-kanak, 15 jenis permainan bahasa, kata kunci kemahiran berfikir arah tinggi, kebat, 37 template muka depan cover file dengan grafik, elemen merentas kurikulum EMK, konsep 6C. 6C ni 6 C dalam pembelajaran abad ke-21. Ya. Okay. So saya tunjuk ni supaya antum kena explore lah. Takkan saya nak buka semua ni. Explore benda ni nanti, dan minggu depan ataupun minggu sebelum cuti, hari combine hari Senin tu, kita akan duduk dalam kumpulan, kita akan buat aktiviti merancang untuk menyediakan apa ni, projek ataupun tugasan micro teaching selepas cuti semester. Okay? Baik. Saya sambung turuq tadris. Okay, seterusnya dalam kitab ni, Sadiqul Muallim ini saya akan sambung berkenaan dengan tajuk lain, iaitu Tadris At-Ta'bir Al-Kitabi. Tadris At-Ta'bir Al-Kitabi mana Tadris Al-Kitabah. Tadris mana? Al-Kitabah. Al-Kitabah. Okay, huna. Okay, Tadris At-Ta'bir Al-Kitabi, Tadris Al-Kitabah. Okay, bermakna min ahammi al-ghayat al-manshudah fi dirasatil lughah. Ya. Wasail ifham wal ittisal. Ya. Bermakna maharatul kitabah min as'ab al-maharatul lughawiyah. Maharah kitabah ini adalah maharah yang paling susah dan paling akhir yang kita ajar selepas makna maharatul istima' wal kalam wal qira'ah. Objektif dia tamkin, membolehkan pelajar, tamkin ad-darisin min at-ta'bir. Okey, nampak ke screen saya share ni? Ada okey. Tamkin ad-darisin min at-ta'bir amma fi nufus. Ya. Dia nak membolehkan pelajar ekspresi apa yang ada dalam pemikiran dia, au ma yushahidunahu bi'ibaratin salimatin sahihah. Pelajar boleh mengekspresi apa yang mereka rasa, apa yang mereka nampak dengan ayat mereka sendiri. Tazwid at-talamidh bil mufradat wat tarakib allati yahtajuna ilaiha fil kitabah. Ya, dapat memberikan kepada pelajar mufradat dan tarakib yang mereka perlukan ketika penulisan. Ta'wid at-talamis, membiasakan. Ta'wid at-talamis ala tartibil afkar. Membiasakan pelajar, melatih pelajar supaya dapat menyusun idea, ya, dan ayat secara tertib, tersusun dan mempunyai kaitan. Anwa' at-ta'bir al-kitabi. Ta'bir kitabi ada beberapa jenis. Awalan, at-ta'bir al-wazifi.
At-ta'bir al-wazifi ni makna dia penulisan berbentuk functional. Bermaksud penulisan aktiviti harian. Ya. Bermakna at-ta'bir an mawaqif amaliyah fil hayah. Pelajar akan menulis tentang realiti kehidupan mereka seharian. Ya. Ini dipanggil ta'bir al-wazifi. Nanti masa kita mengajar di sekolah akan ada beberapa format yang akan kita ajar daripada contoh karangan. Contohnya al-akhbar. Ma huwa al-akhbar? Ustaz, tak nampak skrin. Berita. Al-i'lanat, i'lan. Ar-rasail, rasail, surat. At-taqarir, ma hiya at-taqarir? Ustaz tak nampak slide. Tak nampak? Oh ya. Sekejap. Saya ulang balik. Ta'bir at-tadris at-ta'bir al-kitabi. Okey. لماذا تعبير الكتابي مهم؟ يعني لتمكين الدارسين من التعبير عما في النفوس. Nak bolehkan pelajar supaya ekspresi apa yang mereka nampak, apa yang mereka rasa, ataupun apa yang mereka buat. Ya. Okey, dengan bil mufradat wat tarakib wal jumal wat tartib al afkar. Jadi kesemua apa yang mereka nak sebut tapi dalam bentuk penulisan. Yang pertama tadi pada at-ta'bir al-wazifi. Ma makna wazifah? Ma makna wazifah? Al-wazifi min kalimah wazifah. Wazifah ni apa? Tugas. Tugas ataupun fungsi, function. Jadi secara function ni maknanya dipanggil penulisan functional. Penulisan yang menunjukkan kepada fungsi. Nanti bila mengajar di sekolah akan ada beberapa kita bukan masa mengajar penulisan nanti akan ada format-format ya. Bukan tulis karangan penuh gitu saja. Akan ada dalam bentuk berbagai genre. Dipanggil genre. Ada dalam bentuk al-akhbar. Ini news. Al-i'lanat. Iklan. Announcement. Ar-rasail. Surat. At-taqarir. Taqarir ni apa? Reports. Report. Muzakkirat yaumiyah. Apa benda muzakkirat yaumiyah? Nanti akan ada, mungkin nanti dalam tajuk bahasa Arab ada tajuk hari. Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Yaumul Selasa sampai Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabt. Dia akan tulis hari ni buat apa, hari ni buat apa. Ini dipanggil muzakkirat yaumiyah. Apa benda? Diary. Diary. Okay. Dia ada turutan lah. Ataupun mungkin dibuat dalam tajuk yang lebih portfolio ataupun minggu, bulan dan sebagainya. Mungkin dia jadi muzakkirat usbu'iyah, muzakkirat syahriyah, macam itulah. Al-istida'at al-mukhtalifah. Ini mungkin dalam bentuk komplain ataupun respons, berbagai respons. Tapi dalam bentuk penulisan. Yang ni mungkin talabat al-iltihaq bil jami'ah. Benda talabat al-iltihaq ni? Ini application untuk masuk. Application
to join a university. Nanti mungkin adalah join sekolah ke, join company ke dan sebagainya. Okay. Kesemua genre ini dia akan diajar berdasarkan kandungan yang ada dalam DSKP dan juga textbook. Okay. Cuma jika ada yang macam ni, dia termasuk dalam kategori at-ta'bir al-wazifi. Ta'bir yang kedua, ta'bir al-ibda'i. Ta'bir mana? Al-ibda'i. Ibda'. Ma mana ibda'? Creative. Creative. So in English, it can be boleh dikata dia bermaksud creative writing. Creative writing. Ala syakal kitabatul maqalat. Okey, yang ni biasanya nanti dalam peperiksaan akan ada two papers. Waraqah ula, waraqah thaniyah. Kertas pertama mungkin ada soalan dalam bentuk functional, buat ayat, grammar, betulkan terjemahan, betulkan salah dan sebagainya. Paper tu ialah writing. Mungkin mula-mula dia kena buat karangan dalam bentuk format tertentu, format report ke, format iklan ke, format surat ke, dan juga mungkin kena tulis karangan berdasarkan iklan ataupun huraikan infografik. Karangan yang di hujung sekali ialah karangan terbuka. Mungkin dia bagi tajuk, disuruh tulis maqalah, artikel, ataupun tulis apa? Tuliskan cerita, kitabatul qasas, ataupun diminta tulis ataupun datangkan satu at-tamthiliyat awil hiwar, perbualan. Tuliskan satu perbualan di antara guru dan pelajar di mana? Di Padang. Kitabatul talkhis. Ingat lagi talkhis tu apa? Ringkasan. Ringkasan ataupun rumusan, rumusan karangan, rumuskan. Mungkin dia bagi dalam bentuk infografik, dia suruh kita buat talkhis. Okey? Ini contoh at-ta'bir al-ibda'i. Semua ni ada dalam format pentaksiran paper 1 and paper 2. Al-warqah al-ula wal warqah al-thaniyah. Izan ini dia. Ini secara umum saya sambil-sambil tu saya tunjukkan, saya relatekan dengan format pentaksiran di sekolah. Mungkin dalam bentuk nanti kitabatul akhbar, menulis artikel akhbar. Jam'us suwar. Okey, wa ta'bir al-kitabi anha. Mungkin aktiviti lain juga, guru boleh minta pelajar kumpulkan gambar yang berkaitan ikut tema tertentu, lepas tu susun dan buat ayat. Al-ijabat at-tahririyah. Ini pun jadi aktiviti, boleh buat salah satu aktiviti dalam ta'bir al-kitabi. Okey. Jadi selepas membaca petikan akan ada soalan-soalan. Biasanya soalan sahih khata ataupun soalan dipanggil al-as'ilah al-isti'abiyah. Kitabatul maqalat 'ala al-khibrat. Mungkin kita boleh minta pelajar kita tulis satu artikel, satu karangan tentang pengalaman mereka. Ataupun melengkapkan cerita. Takmilah al-qasas an-naqisah. Biasanya dia mimpi. Ayat sekerat tu mimpi, lepas tu disambung mimpi dia jadi apa. Talkhis al-qisas, al-qasas. Merumuskan satu cerita. Tahwil al-qissah ila hiwar. Mengubah format cerita kepada dalam bentuk dialog. Kitabatul muzakkirat, menulis diary ataupun yaumiyat, aktiviti harian ataupun report. I'dadul kalimat, liilqa'iha fi munasabat mukhtalifah.
mungkin menyediakan ucapan-ucapan teks. Mungkin nanti dalam ni saya tambah. Mungkin juga format lain juga disuruh tulis kitabatul khutbah. Kitabatul khutbah. Khutbah ni bukan masuk khutbah Jumaat saja. Mungkin juga ucapan pada hari guru dan sebagainya. Kitabatul khutbah, khutbah ataupun ilqa al-khutbah. Ilqa al-khutbah. So ini adalah format yang terkini lah di sekolah-sekolah silibus yang diajar. Kitabatul rasail. Ini tulis buat. Rasail ni ada dua. Rasail rasmiyah. Satu lagi apa? Ghair rasmiyah. Okey. Menulis format-format lain seperti jemputan, haflatul zawaj, haflat tahniah, yakni ta'ziyah, ta'azi. Okey. So inilah format-format yang diajar dalam tajuk Tadris At-Ta'bir Al-Kitabi. Yang mana kita kena biasakanlah. Kita kena biasakan dan kita kena, yang penting kita kena perbaiki uslub kita menulis. Kalau uslub kita pelintang bukang, maka surat kita pun akan jadi lintang bukang, yang kita ajar pelajar kita pun lintang bukang juga. Okey? Ada soalan? Ada komen? Tak ada. Okey, sekarang saya share satu lagi. Ini istilah-istilah yang tidak ada dalam buku teks yang digunakan di sekolah. Tapi tak ada dalam buku Shadiqul Muallim ni. Ada dalam web ni. Ini istilah-istilah yang nanti berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab di sekolah yang mungkin kita gunakan dalam pengajaran kita ataupun kita tulis dalam RPH. Strategi pengajaran bahasa. Fan Taqdim Al-Lughah. Okey. Yang pertama Al-Anashid. Umsiyat Asy-Sya'r. Deklamasi syair. Nanti bila buat hari bahasa Arab, pelajar-pelajar akan boleh deklamasi syair, deklamasi Al-Hikam wal-Amthal, pertandingan bercerita. Ni pun boleh buat dalam bentuk pertandingan. Musabaqatul Anashid, Umsiyat Asy-Sya'r, Sardul Qissah, bercerita, Sijil Al-Qassasat, buku scrapbook, Kalam Jama'i bicara berirama, Tamthil, lakonan, Al-Khatabah, pidato, Al-Munazarah, perbahasan, Al-Hiwar, dialog, Al-Nadwah, forum, Al-Munaqashah, perbincangan, Tahlil Masail, yang Melayu tu baca sendiri Tahlil Masail, Taqdim Al-Afkar, Tarhul Afkar, Al-Mulsaqat, Mulsaqat, Jaulah Istitla'iyah ataupun Jaulatul Ma'arad, Sibaq al-Istikshaf. Sibaq al-Istikshaf. Ini biasa kalau buat menarik. Cuma dia tak boleh buat masa kelas, mungkin kena buat tempoh agak panjang ataupun buat dalam Mukhayyam Arabi. Exploris. Al-Alghaz, Al-Kalimatul Mutaqati'ah, Ajalatul Hawz, roda impian. Ini ada dalam website pun ada, dia boleh kita boleh guna yang dalam bentuk digital. Risalah Mahmusah. Biasa guna ini, Risalah Mahmusah. Radio buruk ataupun biasa dipanggil radio apa? Radio rosak. Radio karat. Radio rosak ataupun radio karat. Kita akan bisik sampai ke hujung dia jadi apa? Kemudian kotak beracun, cuma dalam kita jangan gunalah kotak beracun dia jadi macam nanti akan ada satu motivasi untuk membunuh diri. Kita tukarlah jadi sunduk
Sundukul kunuz. Kotak harta karun contohnya. Word spelling ataupun spell it right. Role play, gallery, walk. Ini elemen merentah kurikulum, ini istilah-istilah yang kita guna yang kita tulis dalam lesson plan. Al-lughah, taqdirul bi'ah, al-qiyam nabilah yang saya tunjuk tadi, ya. Hubbul watan, al-ibda', al-ibtikar, at-tijarah, teknologi al-ma'lumat wal ittisal, al-aulamah, at-tarbiyah al-maliyah, pendidikan kewangan. Kita masa kita mengajar nombor tu, ya, akan ada tajuk wang. Jadi kita terapkanlah nilai pendidikan kewangan dalam tu. Ya, kira wang, sebut wang, berjimat, tidak membazir. Jadi kita terapkan nilai-nilai itu dalam semasa kita mengajar bahasa Arab. Kebat. Tazakkur, mengingat, al-faham, memahami, at-tatbiq, mengaplikasi, at-tahlil, menganalisis, at-taqwim, menilai, al-ibtikar, mencipta. Khara'it tafkir, peta bulatan ad-dairah, al-qafa'ah, peta buih, al-qafa'ah al-muzdawajah, peta buih berganda, peta pokok asy-syajarah, peta dakab ad-da'amah, peta alir at-tadafuq, peta pelbagai alir at-tadafuq al-muta'addidah, peta titi al-jisir. Bahan bantu mengajar, al-kitabul madrasi, al-kurrasa, ad-daftar, al-hasub, al-komputer, asy-syasyah. Syasyah ni layar ataupun skrin. Al-mislat, projector ataupun jihazul ard, mukabbirus saut, speaker, orang Terengganu sebut speaker, al-flashcard, al-waraqatul wamdiyah, kertas majung, al-waraqatul malfufah, kertas berwarna, al-waraqah al-mulawwanah, ataupun kita boleh gunakan lagi lepas-lepas ni, contohnya al-bitaqatul mulawwanah, bitaqat al-kalimat. Okey, wadih? Sangat berguna, ya, sangat bergunalah website ini. Okey. Ini adalah contoh. Ini ada lagi contoh macam ni. Selain daripada itu, semasa kita menyediakan RPH, kita boleh melihat contoh-contoh RPH dalam bahasa lain lah, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey. Ini contoh tajuk mengajar BM. Ya. So nampak kan dia dah di SKP dia. Ya. Dia dah di SKP dia, aktiviti 1, aktiviti 2. Kita ambil istifadah daripada ni lah. Aktiviti ni. Daripada aktiviti ni. Guru melekatkan kad manila yang mengandungi objektif pengajaran di papan putih. Ini didik hibur, edutainment. Pelajar menyanyikan lagu wabak denggi, maka ada lagu. Ya. Pelajar melengkapkan peta pemikiran. Ini diguna peta pemikiran ni diguna peta apa ni? Peta I think. Sekarang ni, guru menggunakan satu permainan tahu, nama dia sistem trafik. Dia bukan polis trafik. So nampak dia guna dalam bahasa Melayu, tetapi mungkin kita boleh guna masa kita mengajar bahasa Arab. Aktiviti dia, guru meminta pelajar menyatakan pendapat tentang peribahasa yang sesuai dengan topik pembelajaran. Rakan sekelas akan mengangkat kad trafik untuk menyatakan persetujuan mereka. Nanti bila masuk kelas, kita berikan kepada pelajar kita kayu aiskrim. Dekat kayu aiskrim tu mungkin ada tiga kayu aiskrim. Satu kayu aiskrim yang ada nama dia. Bila dia nak jawab, dia angkat tangan. Dia angkat satu kad kayu aiskrim yang bersambung dengan kad yang ada nama dia. Dan satu lagi mungkin ada lagi 2 kayu aiskrim yang ada kad tetapi ada jawapan na'am dengan la. Itu nama dia kad trafik. Ya. So di sini ada juga aktiviti jigsaw puzzle. Okey. Mungkin guru akan berikan permainan gambar yang berselerak, ya.
pelajar akan susun dan kemudian pelajar akan membina ayat dan sebagainya. Ini contoh-contoh Ini sistem trafik. So boleh bacalah. Ini jigsaw puzzle. Ini gallery tour ataupun tadi gallery walk. Okay, walaupun aktiviti dalam bahasa Melayu, kita boleh apply, kita boleh modify masa kita mengajar bahasa Arab supaya kita ni taklah guna cara taklidi, dia baca teks, syarah saja, tak ada aktiviti. Faham? Okay. So sesuai untuk kita gunakan mengajar aktiviti yang kalau kita gunakan cara biasa, pelajar akan bosan. Contohnya ta'bir al-kitabi. Jadi ta'bir al-kitabi yang macam ni kita banyakkan aktiviti. Kita banyakkan aktiviti. Okay. So di sini kita nampak tadi tadris at-ta'bir al-kitabi ada dua jenis. At-ta'bir al-wazifi, thaniyan at-ta'bir al-ibda'i. Dan kita kena ingat pelajar kita ni ada beberapa peringkat. Yang pertama marhalah mubtadi'in wa thaniyan marhalah mutaqaddimin. Marhalah mubtadi'in ni siapa? Beginners. Beginners. Contohnya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, beginners lah tu. So untuk beginners kita kena gunakanlah cara yang sesuai dengan apa nama? Tahap dia. Contohnya apa? Taqdim majmu'ah kalimat. Contohnya kita mengajar kalimat disusun, Kita mengajar kalimat disusun di papan hitam, disusun dalam kumpulan dan dibentang. Takmilah jumlah naqisah. Ayat-ayat pendek dilengkapkan, melengkapkan ayat yang pendek. Taqdim majmu'ah jumal. Maksudnya mungkin kita bagi ayat yang berterabur, dia akan susun semula. Taqdim majmu'ah jumal ghair murattabah wa tartibiha lil husul ala fikrah mutamasikah. Takwin jumlah min kalimat ya'rufha at-talamis. Ataupun kita suruh buat ayat tapi kita bagi dulu clue beberapa perkataan yang dia telah belajar. Al-ijabah an as'ilah ammah fi mawdu' al-qira'ah. Kita ajar nusus dulu, lepas tu kita tanya soalan. Dan kita minta dia buat ayat. At-ta'bir 'an as-suwar. Ini dia panggil at-ta'bir al-muwajjah. At-ta'bir al-muwajjah ni makna dia karangan berpandu. Kita bagi dia gambar, kita bagi dia peta, kita bagi dia perkataan-perkataan tertentu ataupun tarakib dan kita minta dia buat ayat. Kita batul ba'dul jumal. Ataupun kita bagi dia diary, kita bagi dia kalender, dia akan tulis tentang kehidupan seharian dia. Takwin as'ilah. Ataupun kita bagi gambar, kita minta dia buat soalan berdasarkan gambar. Mungkin gambar pertama nak tanya arah, apa ayat dia. Soalan kedua, gambar tentang kat kedai, di kedai. Jadi apa soalan yang sesuai untuk gambar kedai tersebut? Begitulah berdasarkan situasi. Yang ketiga, tulis surat pendek. Yang keempat, tulis kad. Ini biasa tulis kad. Tulis kad. Ini sesuai untuk marhalah al-mubtadi'in. Marhalah al-mutaqaddimin ini lebih kompleks, lebih tinggilah, lebih high level. Contohnya isi tempat kosong dalam kisah. Mal'ul amakin al-khaliyah min qissah. Kitabatul qissah, tulis kisah. Takmilah qissah naqisah. Kitabatul qissah. Ni karangan panjang ataupun huraikan tentang suatu peristiwa. Kitabatun liwasfi mawdu'in muayyan. Tahwil al-masyahid. Mungkin dia lihat satu peristiwa ataupun kisah dan dia kena tukar kepada hiwar. Tahwil an-nusus an-nasriyah ila syair. Mungkin teks dalam bentuk nasar
prosa ditukar kepada syair. Ataupun tukar nasiyah, ni terbalik ni. Syair kepada nasar ataupun nasar kepada syair. Talkhis. Okey. Rumuskan, pendekkan talkhiskan satu nas ataupun kisah, tulis berita ataupun report, menulis pelbagai jenis penulisan, genre, mungkin menulis tajuk untuk ataupun teks untuk TV, untuk teks radio, teks TV, teks ucapan, teks pengerusi majlis, khutbah ya, tazkirah. Jadi nampak rabt ta'bir bil alwan, makna dia marhalah al-mubtadi'in ni dia punya genre penulisannya lebih tinggi. Lebih panjang. Ayat pun lebih ni berbanding dengan marhalah mubtadi'in. Okey. Jadi kesemua aktiviti ni bila dilaksanakan nanti guru kena buat pembetulan. Makna dia guru kena bagi feedback di dalam kelas. Melalui berbagai cara lah. Mungkin dari segi apa yang guru kena betulkan dalam penulisan pelajar, mungkin dari segi konten, isi penting. Yang kedua dari segi lurah. Salah nahwu, salah saraf, salah uslub, ataupun nahya adabiyah, ataupun dari segi membetulkan mustawa penulisan dari segi uslub ayat ataupun adab dia tu. Mungkin uslub tu kena bagi tinggi sikit, ataupun dari segi penulisan, tulisan tu tak betul, ataupun khat tak cantik dan sebagainya lah. Tak cantik tu makna dia khat tu salah, salah titik, salah rumah dan sebagainya. So ini guru-guru kena alert lah benda ni. Ini berkaitan dengan tadris at-ta'bir al-kitabi. Right. Seterusnya, dah kebetulan ni saya habiskan sikit lagi, terus kepada tadris an-nusus al-adabiyah. Ini tadris apa? Apa dia ni, nusus adabiyah ni? Teks. Teks syair, teks. Ini nusus adabiyah ni mungkin ada dalam buku teks tingkatan 4, tingkatan 5 ataupun stam. Okay. So teks ni teks yang lebih tinggi lah. So di sini tujuan dia, kenapa kita ajar teks dan sebagainya, tanmiyah lughatud darisin bil mufradat wal asalib zat mustawa rafi'. Kita nak ajar dia uslub yang lebih tinggi sesuai dengan tingkatan 4, tingkatan 5. Taw'iyah ad-darisin bil funun. Kita nak mengajar pelajar kita tentang uslub yang seni, kata apa? Ar-rafi', al-funun al-adabiyah. The art of dia punya adab, nilai-nilai adab, min syair wa qissah wa khutbah wa masrahiyah. Waslud darisin biturasil arabi. Pelajar akan tahu kalau kisah bahasa Arab macam mana, khutbah macam mana, masrahiyah macam mana. Tanmiyah al-hasul jamali. Bagi nampak apa keindahan bahasa yang ada dalam teks tersebut. Teks ni al-hasul jamali. Tadrib ad-darisin 'ala an-naqd at-tatbiqi. Dan kita ajar dia juga macam mana dia nak buat sedikit naqad, kritikan dan analisis dalam teks tersebut. Okay, di sini iqtibas al-asalib ar-ra'i'ah. Apa makna iqtibas? Iqtibas ni apa? Apa makna iqtibas? Masa kita mengajar penulisan ataupun kita tulis khutbah, kita ada tak masukkan ayat-ayat Quran ataupun hadis pendek, hadis yang sesuai ataupun hikam wal amsal? Ada tak? Ada. Ada Ustaz. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Digalakkan ke tak digalakkan?
Digalakkan. Digalakkan. Itu nama dia iqtibas. Itu nama dia iqtibas. Bukan penulisan saja ya. Masa kita bercakap pun bila kita ada kemampuan untuk memetik sumber-sumber teks. Sumber-sumber teks daripada Quran, daripada hadis, kita petik daripada contohnya Amsal Arabiyah Al-Hikam. Itu menunjukkan kita ni banyak baca. So kita taklah kata apa, kita punya the level of speech tu level biasa-biasa. Kita boleh memetik pandangan, kita boleh memetik kata-kata ahli falsafah, kita boleh memetik dalam sini dalam konteks bahasa Arab ya. Okay, so sekarang ni cuma yang kita baca sekarang ni iqtibasul asalib ar-ra'i'ah wa istikhdamuha fi at-ta'bir. Kita iqtibas, kita adapt uslub-uslub yang baik, uslub-uslub yang menarik dan kita gunakan dalam penulisan kita. Okey, ini apa dia? Tadris an-nusus. Sebab tu kita belajar nusus. Bukan saja-saja ajar nak bagi lulus periksa. Kita ajar nusus tu supaya nusus tersebut masuk dalam kepala kita. Ya, kita bukan ajar nusus, belajar hafal, lepas tu belajar lupa, lepas periksa semua hilang. Ya, an-nusus al-adabiyah. Khutuwat al-'ard. Yaqtarih 'ard an-nusus al-adabiyah bittiba' al-khutuwat at-taliyah. Masa kita mengajar nusus, kita boleh mengikut beberapa step. Yang pertama al-qira'ah. Al-qira'atun namuzajiyah, al-qira'ah jahriyah, al-qira'ah samitah, ada banyak kan qira'ah jahriyah, qira'ah samitah, qira'ah namuzajiyah, qira'ah jama'iyah, qira'ah fardiyah, qira'ah dan ثانيا المناقشة. بعد القراءة ماذا نفعل؟ المناقشة. مناقشة. بعد المناقشة الشرح التفصيلي. kita syarah. يعني نشرح جوانب مهمة في النصوص. Mungkin kita boleh terangkan dari segi mufradat sa'bah. Perkataan susah. Yang kedua, jawanib adabiyah fi nusus. Apa dia aspek-aspek kesastraan yang ada dalam nusus. Okey. Kemudian apa dia sisi penting dia. Kemudian kita boleh minta pelajar kita jawab as'ilah isti'abiyah, comprehension. Kita boleh minta pelajar kita talkhis al-afkar ra'isiyah. Kita boleh minta pelajar kita keluarkan isi penting. Ataupun kita boleh minta pelajar terangkan ayat sendiri. Syarah tawdih al-afkar ar-ra'isiyah min an-nusus bi uslubihim al-khas. Bi uslubin khas. Dengan uslub sendiri. Kemudian mungkin kita boleh buat ar-rabut bainal wahadat. Ar-rabutu bainal wahadat. Mungkin dalam teks tersebut ada elemen ataupun isi-isi penting. Jadi pelajar kita boleh minta dia sambungkan, kaitkan antara satu elemen dengan satu elemen. Okey. Yang kelima, at-tazawuq al-adabi. Bila kita mengajar nusus, kita kena serapkan rasa sedap baca teks tu. Rasa lazat baca teks tu. Kebanyakan pelajar tak suka baca syair, tak suka baca teks-teks sastra ni sebab dia rasa bosan. Kenapa dia rasa bosan? Dia rasa tak meaningful, tak ada meaning. Dia baca tu dalam bentuk bacaan yang dia tak dapat rasa lah. Ya. Dia panggil at-tazawuq al-adabi. Okay. So kena ingat ini bila mengajar teks nanti an-nusus al-adabiyah. Ada dalam buku teks tingkatan 4 khususnya dini dan juga stam. So ikut khutuat-khutuat ni. Mungkin qira'ah, ba'da zalik al-munaqashah, thumma asy-syarh tafsili, thumma ar-rabtu bainal wahadat, thumma at-tazawuq al-adabi, thumma at-tahlil al-'am, analysis, thumma asy-syair. Nanti masa mengajar tazawuq ni, dalam mengajar adab al-balaghah ni,
dalam tajuk-tajuk berkaitan dengan syair, kita akan nampak ada tajuk berkaitan dengan biografi dia. Man huwa Imrul Qais, akan ada tentang kehidupan dia, biografi dia, hayatuhu wa mumayyizatuhu wa tijahatuhu al-adabiyyah al-mustanbatah min an-nass, as-suwar al-adabiyyah al-'ammah lil-'asr. Wadah? واضح. Okey. Saya akan buka satu contoh daripada buku teks Kata 4. Supaya kita tengok satu contoh daripada kitab Al-Adab wal Balaghah. Al-Adab di SKP Lughah Arabiyah, Lughah Arabiyah di SKP Kata 4. Mana buku teks ni? Ni dia. Di SKP bukan ini bukan. Ini buku bahasa Arab KSSM. Ni kot. Ni di SKP. Sekejap saya Google . Untuk lebih memudahkan, belum pergi artikel masa depan, pergi beli kitab tu. Baca buku bercetak lagi mudah daripada tengok dalam internet ni. Kita hilang. Sini dekat sini. Sekejap. Al-Adab wal Balaghah. Sekejap ya, internet slow . Aywa. Al-Adab wal Balaghah lisan Ar-Rabi'ah. Nampak skrin? Nampak. Ni kitab baru ni kitab baru ni, cetakan 2022. Tahun lepas dia guna kitab lain. Al-Manhaj Ad-Dini Al-Mutakamil. Oh, ni kawan saya ni. Muhammad Nur Amin. Okey. So nampak kat sini? Al-Adabul Arabi. So nanti kena ingat student tasel, kamu cuma belajar al-adab dalam tajuk-tajuk yang terhad. So nanti bila pergi sekolah kamu kena belajar, kena baca sendirilah yang tajuk-tajuk yang tak ada dalam silibus tasel ni. Contoh dia al-adab al-arabi. Kemudian al-adab fil asr al-jahili. Sastra ketika zaman jahiliah. Al-adab fi asri sadr al-Islam. Sastra ketika zaman permulaan Islam. Al-adab fil asr al-Umawi. Sastra pada zaman Umayyah, Bani Umayyah. Al-adab fil asr al-Abbasi. Kesusastraan Arab ketika zaman Bani Abbasiyah. Al-adab fil asr al-Hadis. Tuan Rusli ada ajar ni dalam tajuk ni dalam dia punya modern literature. Jadi ada yang berkaitan. Mawdu'at al-balaghah ni tajuk adab Nama dia al-adab wal balaghah. Ada dua komponen. Komponen adab, komponen balaghah. Komponen balaghah apa tajuk dia? Al-fasahatu wal balaghah, al-khabar wal insya', al-haqiqatu wal majaz, at-tashbih, al-isti'arah, al-majaz al-mursal, al-kinayah, at-tibaq wal muqabalah, al-jinas as-saja'. Dah ambil kan? Ilmu bayan, badi' dengan ma'ani. Dah belajar kan? Ya. So nanti kena baca balik. Jangan lepas periksa habis awak lupa semua ke laut. Ni kena baca balik nanti ni. Sebab nanti kena ajar. Al-fasahatu wal balaghah, al-khabar wal insya', al-haqiqatu wal majaz, at-tashbih
Dengan rukun-rukun dia sekali. Mafhum tashbih, arkan tashbih, anwa' tashbih, al-isti'arah, mafhum al-isti'arah, anwa' al-isti'arah, al-majaz, al-mursal, al-kinayah, al-tibaq, wal-muqabalah, al-jinas, al-saja'. So ini buku dia. Al-Jahili, sebab saya kata senang beli buku. Beli buku yang ada baca dalam digital e-book ni dia lain feeling tak rasa. Baca dia kena pegang buku. Al-Adab al-Arabi, Adab Abbasi, Jahili. Nampak tadi saya tunjuk dalam aktiviti gallery walk tadi kan ada dalam bentuk macam mana kita nak mengajar A'lam al-Balaghah. A'lam al-Balaghah. So ini buku teks. Ini adalah buku teks dalam bentuk teks. Jadi kalau kita buat secara taklidi, kita baca, dia akan membosankan. Lihat buku teks ni, rujuk di SKP, transform dalam bentuk aktiviti. Wadah? Ni ada sini. Ni gambar. Kita boleh buat induction set dulu, tunjuk gambar. Okay? Ataupun bawa pelajar ke pusat sumber. Dekat pusat sumber tu dah banyak alat-alat bantu yang boleh merangsang dia untuk belajar topik sastra Arab dengan lebih minat, yang boleh menambah minat dia. Okay? Sekarang ni banyak bahan digital. Boleh ambil daripada internet, download dan sebagainya. Ada video-video yang menerangkan tentang adab ni. Al-adab fil asr jahili, Islami, Umawi, Abbasi. Video TikTok pun banyak. Memang kena cari. Ya. Ni Fannul Adabul Arabi. Jadi kalau menariklah benda tu ya. Kalau baca buku teks ni saja dia jadi tak minat lah dia jadi bosan dan sebagainya. So antum kena jadi pemudah cara lah kena cari bahan dan mungkin antum boleh jadi content creator yang tengok madrasah buat konten baru, tapi kena hati-hati, kena pastikan lurah bahasa tu bahasa yang tidak ada kesalahan bahasa. Pastikan content creation tu satu benda yang betul-betul ikut di SKP, tidak ada salah nahwu dan juga saraf. Tidak ada kesalahan bahasa. So, ini aktiviti je. Nampak ni? Ini syair ni. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Kalau baca macam ni, saya rasa guru pun dia baca 2 baris, lepas tu guru pun pejam biji mata. Nak cari kat mana nak bagi jadikan teks ni lebih menarik? Kat mana nak cari teks yang lebih interaktif? Ala qadri tadi. Ala qadri apa teks dia tadi? Tengok dah keluar. Ala qadri ahli azmi ta'til azaim. Sekarang saya buat carian. Awak klik kepada video. So, saya dapat satu teks yang lebih interaktif, yang budak-budak lebih suka dengan teks ni. Dapat. Okay. Okay. Nanti saya akan cuba tengok video ni ya. Sekejap. Saya nak hilangkan. Nampak tak saya share video ni?
Nampak. Nampak Ustaz. Cuma tak dengar. Tak dengar. Tak apa, nanti saya share. Video ni boleh guna pertama induction set. Daripada baca teks tadi, pelajar dah bosan, dah tengok muka ustaz lagi dia bosan. Buka video ni, ya, ambil beberapa minit yang disebut ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Okay? Lepas tu dah dapat, itu tajuk dia. Lepas tu nanti gunakan balik full video ni, teks pengajaran. Mungkin antum kena download video ni, masukkan dalam satu website yang dia boleh kita kerak-kerak dia punya timeline tu, ya. Dan mungkin kita boleh masukkan dalam tu subtitle. Tulis subtitle dalam bahasa Arab bagi dia nampak teks yang dibaca dengan teks yang dia tulis. Jadi dia dapat tadrib maharatul istima', maharatul qiraah. Al-istima' al-kalam, istima' qiraah. Okay? Okay, so saya rasa ya, banyak dah ni ya. Saya share hari ni. Saya harap kata apa? Saya harap nanti masa aktiviti micro teaching adalah benda yang ataupun saya nak lihatlah macam mana antum apply apa yang saya tunjukkan pada hari ini dalam aktiviti micro teaching berkumpulan. Okey, cuba tengok WhatsApp group. Sekejap ya. Tengok WhatsApp group di sini. Ini video tadi. Ni maknanya kita mengajar nusus adabiyah menggunakan video. Nusus adabiyah guna apa? Video. Okey, saya share print screen untuk teks dia. Ini teks tadi. Contoh mengajar al-adab wal balaghah. Ya. Zaman sekarang nak cari bahan tu banyak. Dulu sungguh jenuh terfikir nak buat. Sekarang boleh cari dalam TikTok pun ada, cari je, ramai orang buat. Ya. Ramai orang dah buat. Gunakan. Okay. Wadah. Ni yang saya duk share ni inilah PAK 21. Pembelajaran abad ke-21. Okay. Saya rasa untuk buku ni dah habis. InsyaAllah nanti saya akan bagi rakaman tengok semula. Okay, saya akan share satu lagi. Saya share dalam WhatsApp group. Senang, saya tak guna dah iTalim ni. Saya pun dah lupa password. Ini aktiviti abad 21. Yang tadi istilah PDPC, mustalahat PDPC. Apa lagi? Peta iting ni, ingat peta iting ni kita akan belajar nanti peta ni. So nanti macam mana nak apply peta kebat nanti dia jadikan satu dia jadi satu bahan bantu. InsyaAllah minggu depan kita akan fokus kepada kharitah zihniyah. Iting map ni. Iting map. So minggu depan jumpa hari Jumaat ya, sebab hari Isnin cuti Morocco.
Where is that? Okay. Ramai dah balik ni. Malam ni cucu mocun Saya nak kena keluar pergi audit pula ni. Ini buku teks yang tadi. Saya bahasa Arab. Tak boleh baca buku teks lah. Okay, saya rasa okay dah kot Okay, ada soalan? Ini buku teks. Hal indakum ai soal? Ustaz, nanti kan student ISET yang kena ajar Arab, diorang kena buat lesson plan dalam cara yang Arab ke cara yang ISET punya? Sama macam kamu lah. Kamu tasal nanti buat lesson plan bahasa Arab, ikut bahasa Arab. Kalau mengajar ISET, ikut ISET punya style. Oh, okay. ISET pun macam tu lah juga. Dia buat ISET punya lesson plan ikut cara ISET. Kalau ikut dia mengajar bahasa Arab, ikut cara bahasa Arab. Cuma semasa praktikum, lecturer hanya akan pergi observe yang bahasa Arab sajalah. Saya pergi observe, saya tengok bahasa Arab saja. Saya tak tengok kamu mengajar ISET. Oh, faham. Okay, terima kasih Ustaz. So masa ISET nanti mungkin guru pembimbing sajalah yang tengok. Di sini ada satu, sekejap. Dia ada RPH abad 21. Tadi saya ada share sekejap. RPH abad 21. Tak apalah, Google ada banyak ni. Okay, so insya-Allah saya harap dapat tonton semula video ni Okay, hari ni agak padat lah kandungan pada hari ni. Alhamdulillah dirakam. So lepas ni tengok semula video ni Saya tak ulang dah muhadharah ni. Saya tak ulang dah. So kalau nak ulang, tengok balik, tonton semula. Dalam kelas nanti saya akan terus minta lepas minggu depan kita fokus kepada peta writing dan ada sedikit aktiviti. Lepas tu minggu satu lagi preparation for micro teaching. Preparation for micro teaching. Okay. Yang tak datang hari ni tolong tengok rakaman semula. Ramai tak datang ni dia raya awal daripada India. India tak raya, dia raya awal. Okay, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Doktor. Salam. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz.